Lagu Malik ada cakap testosteron. Testarossa. Dia dah guna perkataan tu sebenarnya. Tapi ke mana arah perkataan tu dia boleh membawa kepada diri kau sendiri. Tapi untuk konteks Paul Pogba ni, dia dah membawa kepada jahanamnya kehidupan kau sebenarnya. Paul Pogba. First doping, sangkut. Hantar second sample. Sekarang ni nampak gaya macam bakal kena hukuman. RM2 4 tahun. Umur baru 30. Paling menyedihkan aku, sebelum kau nak tambah, nak bercakap soal Paul Pogba ni, paling menyedihkan aku. Daripada 10 tahun, 10 juta per year, pergi ke 2,000 sebulan. Kau kerja kat mana? Kau kerja kat Malaysia pun kadang-kadang gaji kau lagi besar tau. Betul. Kalau jangan kira $2,000, RM2,000. Kita ambil angka RM2,000 contohnya. Kau kerja kat Malaysia pun gaji kau lagi besar kadang-kadang. Kadang-kadang kau kerja part time pun boleh dapat RM3-4,000 kadang-kadang. Tapi again, daripada that level 10 juta setahun pergi ke 2,000 sebulan untuk seorang susuk bola sepak World Cup winner. World Cup winner. Tapi still lagi itu yang kau terpaksa hadap. Tadi kita cakap pasal Eden Hazard. Aku nak twist sikit soalan melibatkan Hazard tadi untuk kau. Kalau tadi aku cakap Hazard mungkin training ataupun buatkan dia dah rasa semua benda dia dah cepat boring. Adakah Pogba dia menghadapi situasi yang sama tapi mungkin konteks dia lain sikit disebabkan dunia luar. Dunia maybe that fame lifestyle yang membuatkan dia lebih keluar daripada landasan bola sepak. Ya, agree. Pogba ni pun daripada dulu kita tahu dia punya isu dengan abang dia sendiri. Abang dia sendiri terlalu banyak dengan manager, you know. Daripada dulu sentiasa ada saja benda yang untuk Pogba ni. Tapi sayang, Pogba ni sebenarnya dalam satu era yang kita tengok sebagai pemerhati bola sepak, ada satu Pogba satu style Pogba. Ada seorang saja yang boleh bermain macam Pogba. Lob ball macam Pogba, style passing macam Pogba, you know. Dia punya vision in France, bermain dengan Kante, kita tahu superb gila Pogba ni kalau dia fikir korek. Tapi sayang dalam satu-satu masa kita tengok ada seorang player yang level macam gitu tapi sentiasa memilih untuk pergi ke dua klub yang sama. 2 kali. Payah juga tau. Bila sentuh bab ni aku rasa macam lah. Dia dah main 4 klub tapi 2 klub yang sama. 2 klub yang sama. Betul tak? Untuk kau lagi. And yang club yang the latest one dia main untuk manager yang sama juga. Manager yang sama, yes. So I think dia Pogba ni dia main dalam satu sistem yang get the best out of him. So I think dia masa dekat France, sebab tu France dia menyelah. Tapi kat Manchester dia bukan kata nak kurang, dia macam ada setengah game yang dia boleh dan setengah game yang dia boleh. And depending juga siapa yang bermain sebelah dia. Kenapa dekat Juve dia menyelah? Sebab manager yang sekarang yang tahu macam mana dapatkan dia, tapi sebelum nak bagi dia punya career back to dia ni, ada pula kes ni. Okey. Tapi okey, kejap Aku beranggapan dulu dekat situasi dia dekat Man United melibatkan dia dengan Jose Mourinho ada macam-macam naratif yang ada dekat side Mourinho, ada dekat side dia. So, yes, aku boleh faham benda tu. Cuma aku masih lagi beranggapan Paul Pogba adalah antara pemain bola sepak. Aku punya tanggapan kat dia ada 2. Satu, pemain yang nama dia besar tapi dia tak boleh terima that attention, that man attention. Dia tak boleh dapat tu benda tu. Contoh dekat World Cup, aku pergi konteks World Cup 2018 dia menang World Cup, dia bermain dengan sangat cemerlang. Tapi aku rasa dalam the whole game, the whole tournament, attention pergi kat 2 ataupun 3. Griezmann, Mbappe, Kante. 3 orang ni. Bukannya dekat Paul Pogba. That's why dia boleh buat kerja. Sama juga dekat Man United. Awal-awal season, okay, kita take it as a example, season yang dia menang Europa League dengan Man United. That season, yes, orang dia baru sampai dengan price tag. Tapi masih lagi ada kelibat Zlatan Ibrahimovic yang selalu orang cakap pasal Zlatan. Apa-apa Zlatan injek pun orang cakap pasal. Itu yang pertama. So again, untuk cakap soal pemain yang nama besar tapi tak boleh terima that main attention, main highlight. First. Yang kedua, dia ni pemain yang tak pandai jaga kaki. Tak pandai jaga diri, tak pandai jaga... Aku tak tahu nak describe macam mana, tapi tak pandai jaga diri. Kau setuju benda tu? Okay, sebelum katakan pasal Pogba ni, I think one thing ramai
pemerhati bola sepak juga, like what you said, and kita tahu lah yang kritikan dekat dia kan. Okay. As United fans, Pogba ni role apa sebenarnya? What type of player? Sepatutnya bagi aku, dia adalah box-to-box player ataupun central midfield. Central midfield. So different type of play. Yeah. And that masuk kat United, dia jadi macam player yang semua, let's say every match day, semua akan cakap pasal Pogba. Yeah. Like all eyes on Pogba. Yes. Yeah. Dia main the best game, I think one of the best game aku tengok dia lawan City. Lawan City, okay. Yeah. Everyone say, oh wow, Pogba back to his game. Yeah. Next game flop. Yes. Kutuk lagi. Kutuk kritik itu je. Nah, dia bukan kutuk kritik, dia kutuk kritik. And then wow. Kritik juga, lepas tu baru puji. Tak, dia main puji masa international break pergi untuk France. Correct. Okay, correct. Then that hype goes back. Yeah. And then I think one thing untuk Pogba ni yang katakan pasal season yang dia menang Europa League bersama Zlatan tu, sebab that particular season tu banyak player yang katakan Zlatan ni is a leader. Big names already there. Dressing room is controlled. Sebab you ada like someone that you look up. Betul. Tapi season yang bawa Mourinho, yang dia, I think if not mistaken, Mourinho keluarkan dia daripada captaincy, right? Third season. Apa yang dikatakan dia tak nak bagi that part to him sebab dia rasa tak sesuai. And sebab tu ada setengah player, bukan saja Pogba, tapi ada setengah player yang best game, tapi sejak dia akan diberi lilitan captain ni or something, a very big role, dia satu tak boleh perform. dekat dia. Same thing macam Auba yang dekat sama kat Arsenal. Okay, betul. Okay. Very good game, new contract, and then that proper captaincy role, and then dia tak boleh perform. Bukan tak boleh perform, tapi sebab sometimes pressure, mentality pressure, certain players tak boleh accept. And responsibility juga dalam dressing room. And United dressing room is obviously paling hot sebab prestasi naik turun. Managers pula yang different system. And all eyes on Pogba. So it's easy route. Dia easy to blame dekat Pogba sebenarnya. Easy route. So kalau tak salahkan Pogba, yes, mungkin dia ada silap dekat Pogba yang kita boleh katakan dekat Pogba, tapi semua orang around dia, maybe family dia juga yang involved. Internal problem, family issues, personal problems yang semua kait rapat lah. Tapi again, aku nak tekankan kes ataupun konteks tak pandai jaga kaki sebenarnya lelaki bro. Sebab kita nak jengah sekejap. Satu nombor ataupun paparan yang melibatkan senarai kecederaan yang diraih oleh Paul Pogba bukan sepanjang karier, tapi percaya ataupun tidak, ini adalah untuk musim lepas dan juga musim ni. Kau bayangkan daripada season lepas 10 perlawanan, injured ada 2. Tapi kalau start pada Oktober hari tu, yes, ada 2, 3, 4, lebih kurang 6 kecederaan dalam tempoh. Dan 6 kecederaan tu dalam tempoh semusim, bukannya jenis minggu, 2 minggu tau. Ada yang 48 hari, ada yang 26 hari, 30 hari. So total ni lebih daripada 100 hari. Dalam contoh lebih kurang dari 200 atau 300 hari sebenarnya. Dan untuk season 23-24 ni baru masuk berapa? Minggu perlawanan ke-8, match day 8 sebenarnya. Beberapa bulan, 2 bulan lebih. Tapi ini adalah senarai kecederaan yang diraih oleh Pogba. 32 hari dan juga 7 hari. So bagi aku, benda ni efek daripada dia tak jaga diri dia waktu. Bukan aku nak blame dia, no. Tapi hasil daripada mungkin dia dalam, maybe boleh kata comfort zone bagi aku. 4 ataupun 5 tahun lepas. Especially lepas that status menang World Cup. Yang membuatkan dia mungkin lebih santai. Sebab ada juga situasi dia tengah recovering process waktu dekat Man United, tapi belum habis lagi recover, belum pergi lagi ni, dia dah dekat US pergi party kejap. So perangai-perangai tu yang bagi aku tak jaga kaki. Tapi untuk kau Hans, menyebabkan perangai tak jaga kaki ni, tiba-tiba gambar yang gambar ada flash malam-malam, mata tengah ke bilik sebelah kan. Perangai tak jaga kaki, perangai tak jaga diri. Tak jaga diri, betul. Tak jaga diri tu atas padang luar padang sama je. Atas padang kalau kau perasan, Pogba ni dia bukan orang yang, dia bukan style of play yang macam Kante tau. Okay. Dia sebenarnya a very flair, a very technical person. Tapi kadang-kadang kau perasan tak bila masa dia main dekat United, cara dia main aggressor gila. Suddenly dia boleh become seorang player yang tiba-tiba jadi sangat-sangat agresif. Okay. Let's say against Spurs. Okay. Game lawan Spurs dan sebagainya. Kalau kau perasan, kalau kau tengok, dia betul-betul memang jenis yang macam kau cakap, tak jaga kaki langsung. So bagi aku sangat sayang talent macam ni, special player yang macam gini, bila dia tak jaga keseluruhan
apa yang dia ada. Tapi bagi aku satu lah, maybe dia pada segi support jugalah. Okay. Even kalau kau tengok sebelum ni, agent dia siapa? Mino Raiola. Delete Mino Raiola. Mino Raiola. So aku tengok tak kat situ. So that's why bagi aku, delete tu antara orang yang betul-betul influence cara dia bekerja, kelab yang dia bekerja, you know. Dan lagi satu, aku agree juga dengan lelaki yang dia ni sebenarnya tak patut diberikan apa-apa role. Dia jadi kapten pun sebab tak langsung. semua pemain boleh pegang that armband. Ya, agree. Betul. Jordan Henderson from biasa pegang armband perform. Jordan Henderson di Liverpool. Tapi again macam konteks kau Aubameyang tadi. Obviously dia jadi lain role dia. Dia sometimes ada player yang seperti Pogba ni yang I pernah dengar pernah cakap one of the players yang pernah datang sini yang I think pandit lah, I'm not sure nama dia siapa, tapi dia katakan Pogba ni seorang pemain yang perlukan so called like pelukan, like kena belai. proper management. Proper management. Proper management. Ada setengah players yang you boleh kritik muka tebal. Okay. Ada player yang kena puji, wow, great game. Pogba macam tu. Sebab tu dengan Mourinho tak boleh. Mourinho tak boleh. Itu bukan Mourinho. Mourinho player injet pun dia boleh cakap kat public media, dia kata dia tak faham kenapa player injet. I think ramai akan tengok dekat video yang masa training tu yang dia akan call Pogba. Yes. Membebel kejap. Betul. So that's the type I think Mourinho masuk kat United ni, good thing dia menang title dekat ni. Tapi one of the downturn is Pogba pula yang terpaksa hanyut lah. And then sayang juga Pogba ni. Sebab tu dia kembali kat Juve. Manager sama, dia tahu. Tapi sayangnya dia injured pula, like dia nak start main injured pula. So reviving dia tak dapat, and then dia kena case doping ni, which I think kecuaian dia mungkin seperti ni, katakanlah tak jaga. Yes, betul. Maybe I tak tahu maybe dia sengaja ke tak. Sebab banyak kes seperti ni yang doping ni kita katakan macam Onana pun sama juga. Terambil isteri punya ubat semua. Betul. So tak tahu dia ni tengok ada minuman ke apa. But again, tak kisah siapa pun, bagi aku setiap pemain bola sepak ataupun setiap atlet, kau patut tahu apa kau consume. That's the first place. Tak kisah apa sukan pun, kau atlet mana, betul, renang ke apa ke, as long as apa yang kau bergelar atlet atau pemain bola sepak, pemain sukan, ahli sukan, kau kena tahu apa yang kau nak ambil. Sebab tu dekat Premier League ni, sebab kita pergi dekat I went to Everton training ground. Okay. Kat sana kita jumpa seorang ni. Dekat sana Everton ni dia ada satu doktor or medical department yang dikatakan players, let's say dia sakit kepala pun, nak ambil Panadol pun dia kena minta permission daripada team doktor first. Team doktor yang akan bagi ubat. Dia tak boleh pergi klinik, dia tak boleh pergi hospital, dia tak boleh buat macam kita pergi farmasi ke apa ambil ubat. Tak boleh. Sebab tu Premier League, certain Premier League club, and obviously United pun aku rasa mungkin ada, and Juve pun mungkin ada. Tapi ada setengah player yang gatal lah, tangan gatal, ambil ubat. Why ambil ubat dia mungkin jadi kes macam ni kita, sebab banyak minuman yang kita tahu, banyak juga ada yang benda-benda yang terlarang tapi yang kita tak sengaja tahu. Agree. Aku perasan yang masa COVID hari tu, one of the team yang memang betul-betul jaga benda ni is actually Liverpool. Liverpool setiap kali dia orang nak consume apa-apa, dia akan video call. Video call medical assistant dia untuk tanya ataupun untuk check benda ni boleh tak di-consume. So nampak tak dia punya disiplin is not a player, is actually in the team. Seluruh team termasuk dengan staff and background staff, medical staff dan sebagainya. So kalau benda ni diterapkan, sampai ke sekarang, aku rasa player sepatutnya, betul lah cakap, player sepatutnya dapatkan support yang betul, jalan yang betul. So kalau dibiarkan menuduh macam ni, and sebab tu aku cakap, bukan aku nak put the blame on Pogba. No, we respect him as one of the great players dalam modern football. Tapi at the same time, you are a world class player dan kau sepatutnya tahu apa yang kau patut ambil dan apa yang kau boleh ambil. Itu je. Kau patut sedar apa yang kau ambil sebenarnya. So ada disiplin lah. Benda tu keyword dia disiplin. Let's say dia buat rayuan, kalau lepas pun dia akan 50% of the tempo yang dia kenakan punishment lah. So let's say dia kenakan 4 tahun contoh. Dia akan kurangkan maybe 2 years. Worst to worst 2 years. 2 years, 32 years. Maybe mungkin Juve akan stop dia ni, akan kontrak, dia akan tamatkan kontrak. I think kalau best untuk dia maybe 32 years, siapa tahu dia pergi France ke apa.